Analisis proses banding silang keterangan saksi dalam sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan sejarah yang diambil daripada kekuatan memori seseorang secara saintifik dengan merekodkan temu drama yang dilaksanakan. Sejarah lisan ialah suatu cara bagi mendapatkan keterangan sejarah yang berbentuk lisan untuk menambah dan bukan untuk menggantikan sumber-sumber bertulis yang ada. Keterangan lisan pula penting kerana berkaitan dengan keterangan daripada responden yang mengalami peristiwa tersebut dan diperoleh melalui proses wawancara. Proses banding silang merujuk kepada peserta membahasakan, memilih, mentafsir dan membandingkan fakta bagi mengesahkan kebenaran sesuatu peristiwa melalui pelbagai sumber-sumber bertulis atau sumber-sumber yang lain. Proses ini penting dalam memastikan kesahihan fakta dan bukti yang dapat mendukung maklumat atau keterangan yang diberikan. Pertama sekali, tujuan proses banding silang mengesahkan ketepatan maklumat, mengurangkan kesilapan dengan mengenal pasti dan mengurangkan kesilapan yang mungkin berlaku dalam keterangan saksi. Saksi mungkin lupa, salah faham atau salah tafsir tentang peristiwa yang mereka lalui. Yang kedua, memastikan konsisten, membandingkan keterangan dari berbagai saksi. Penyelidik dapat memastikan maklumat yang diberikan adalah konsisten dan boleh dipercayai. Mengelakkan maklumat palsu, membantu mengelakkan penyebaran maklumat yang salah atau tidak tepat yang boleh merosakkan ketetapan narasi sejarah. Sebagai contohnya, semasa perang dunia berlaku, jadi beberapa mangsa-mangsa yang mereka mungkin melalui peristiwa tersebut, dan semasa sejarah lisan dilakukan, pengkaji boleh tanya bagaimana kehidupan mereka semasa perang dunia kedua. Tapi kena disokong dengan fakta-fakta atau membuat pencarian bukti supaya pengkaji dapat memastikan apa yang orang sumber itu cakap ialah sahih dan betul. Seterusnya, membina narasi yang lebih lengkap, menggabungkan pandangan berbeza. Setiap saksi mempunyai sudut pandangan yang unik berdasarkan pengalaman mereka. Proses banding silang ini membolehkan penyelidik menggabungkan berbagai perspektif ini untuk membentuk cerita yang lebih lengkap. Mengisi kekosongan maklumat. Jika satu saksi tidak dapat memberikan butiran tertentu, saksi lain mungkin boleh melengkapkan maklumat tersebut menjadikan narasi sejarah lebih lengkap. Contohnya, sejarah Baba Nyonya. Kalau orang tua itu sudah unjuk, jadi anak-anak dia mungkin lebih memahami dan mengingati butiran-butiran sejarah bagaimana kedatangan Baba Nyonya ke Melaka. Jadi dengan sejarah lisan ini mereka dapat mengisi kekosongan maklumat. Yang ketiga, meningkatkan kredibiliti penyelidikan. Sokongan empirikal dengan membandingkan keterangan saksi dengan sumber lain seperti dokumen, foto atau rekod rasmi. Penyelidik boleh memberikan bukti yang mendukungkan kredibiliti penyelidikan. Sokongan empirikal merupakan penggunaan bukti yang telah disahkan. Contohnya pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu. Jadi ada akta atau gambar yang merekodkan kemerahan di stadium. Yang kedua, keterusan metodologi merupakan penyelidik menggunakan berbagai sumber untuk mengesahkan fakta supaya hasil penyelidikannya adalah terus. Proses banding silang menunjukkan bahawa penyelidik telah melakukan usaha sistematik untuk mengesahkan maklumat dan menjadikan hasil penyelidikan lebih dipercayai dan boleh dipertanggungjawabkan. Yang hasil akhir sekali memberikan konteks yang lebih luas. Menyambungkan fakta sejarah. Proses banding silang ini membolehkan penyelidik menyambungkan keterangan saksi dengan fakta-fakta yang sudah diketahui, memberikan konteks yang lebih luas, memahami dinamik sosial dan budaya. Dengan membandingkan keterangan dari berbagai kumpulan atau individu, penyelidik dapat memahami dinamik sosial, politik dan budaya yang mengenai peristiwa tersebut. Jadi contoh dalam penjajahan Jepun, orang sumber itu boleh menerangkan bagaimana negara Jepun membuat kezaliman terhadap penduduk. Jadi
Dengan adanya penulisan dan fakta-fakta sejarah, pengkaji dapat mengaitkan fakta sejarah dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa pendudukan itu. Proses banding silang melibatkan keterangan daripada beberapa orang sumber yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang sesuatu peristiwa, dan dokumen atau file hasil dari arsip, museum negara dan sebarang sumber yang berkaitan. Contoh peristiwa yang kami boleh banding adalah keberlangsungan ekonomi 1985 hingga 1986 di Malaysia. Keberlangsungan ekonomi berpunca daripada kejatuhan harga komoditi utama seperti kelapa sawit di pasaran dunia. Ini telah menyebabkan kilang terbesar ditutup, kadar pengangguran meningkat dan sektor perindustrian menghadapi cabaran besar. Kita boleh mendapatkan keterangan lisan daripada bekas pekerja atau pemilik kilang, pegawai kerajaan, individu yang terkesan disebabkan keberlangsungan ekonomi. Lepas kita mendapat keterangan lisan, kami boleh membanding keterangan lisan dengan sumber lain. Contohnya laporan ekonomi Malaysia 1986, artikel ada apa tahun 1985 hingga 1986, atau ucapan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dasar-dasar kerajaan. Contoh yang kedua ialah pelaksanaan KSSR dan KSSM. Pada tahun 2011, KBSR dan KBSM digantikan dengan KSSR dan KSSM. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya fikir kritis murid dan mengurangkan pembelajaran secara berhafal. Kita dapat mendapatkan keterangan lisan daripada guru dan murid yang mengalami perubahan kurikulum atau pegawai kerajaan. Lepas itu, kita boleh banding dengan sumber lain. Contohnya dokumen kurikulum KSSR dan KSSM dari KPM atau kajian akademik mengenai keberkesanan KSSR dan KSSM. Contoh yang ketiga ialah cabaran dalam proses banding silang. Yang pertama, ingatan yang terpengaruh. Responden cenderung melupakan atau mengubah maklumat dari masa ke masa. Yang kedua, bias dan emosi. Responden cenderung dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan politik atau emosi yang kuat terhadap sesuatu peristiwa. Cabaran yang ketiga, kekurangan sumber bertulis. Dalam beberapa peristiwa, sumber lisan merupakan satu-satunya yang ada dan menunjukkan pengesahan keterangan lisan. Terusnya, kepentingan banding silang dalam sejarah lisan. Yang pertamanya, banding silang dapat mengesahkan ketepatan maklumat. Sejarah lisan bergantung kepada ingatan saksi yang boleh berubah mengikut masa. Oleh itu, pengkaji perlu mencari langkah untuk mengesahkan ketepatan maklumat yang diperoleh supaya dapat menghasilkan dapatan kajian yang betul. Banding silang membolehkan penyelidik menyemak sama ada maklumat daripada saksi adalah konsisten dengan sumber lain. Contohnya dalam kajian mengenai peristiwa 13 Mei, perbandingan dibuat antara keterangan saksi dengan dokumen rasmi kerajaan, laporan media dan kajian akademik. Selepas pengkaji menjalankan temu bual dengan orang sumber yang mengalami peristiwa tersebut, pengkaji juga perlu melihat kepada dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti laporan yang oleh Mageran iaitu Majlis Gerakan Negara untuk membanding silang dan menentukan persamaan dan pencanggahan fakta yang diberikan oleh orang sumber dan dokumen-dokumen. Dengan ini, fakta utama dapat dipastikan sahih manakala elemen bias atau kekeliruan dapat dikenal pasti dan ditapis. Yang kedua, banding silang dapat mengelakkan bias dan penyimpangan maklumat. Setiap saksi mempunyai pengalaman peribadi dan sudut pandangan sendiri yang boleh menyebabkan bias dalam keterangan mereka.
Dengan membandingkan pelbagai keterangan saksi, penyelidik dapat mengenal pasti unsur berat sebelah dan memastikan fakta yang lebih neutral. Sebagai contoh, dalam kajian mengenai darurat, bekas tentera British mungkin akan menggambarkan Parti Komunis Malaya (PKM) sebagai ancaman. British menganggap Parti Komunis Malaya sebagai berganas untuk mencapai matlamat politik. Manakala bekas ahli PKM pula mungkin melihat diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang menentang British. Yang ketiga, memelihara warisan dan memperkaya kajian sejarah. Dengan banding silang, sejarah lisan boleh diintegrasikan dengan sumber bertulis untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Sebagai contoh, dalam kajian mengenai tokoh-tokoh tempatan dalam perjuangan kemerdekaan, ada tokoh yang kurang mendapat liputan dalam buku sejarah rasmi, tetapi kisah mereka dapat ditemui melalui temu rama dengan keluarga atau masyarakat tempatan. Sebagai contoh, seperti Tok Janggut di Kelantan, beliau dilihat oleh British sebagai pemberontak yang mengganggu kestabilan kerajaan kolonial. Tetapi dalam sumber lisan yang diperoleh oleh sejarah tempatan, Tok Janggut sebagai pejuang yang membangkitkan rakyat untuk menentang sistem cukai yang dikenakan oleh British. Jadi kalau kita hanya merujuk kepada sumber rasmi British, kami akan lihat Tok Janggut sebagai pemberontakan. Dengan menggabungkan sejarah lisan masyarakat setempat, kita akan lihat Tok Janggut bukan sekadar menentang kerana cukai, tetapi kerana semangat patriotisme dan perjuangan menegakkan keadilan. Secara keseluruhannya, proses banding silang keterangan lisan merupakan kaedah penting dalam kajian sejarah bagi memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat yang diperoleh. Proses ini perlu diterapkan dalam kajian sejarah agar masyarakat dapat memahami sejarah berdasarkan sumber yang sahih dan menyeluruh. Ini adalah sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, dah soalan. Apa ngantuk semua ni? Ha? Semalam tidur lambat. Kenapa tidur lambat?